minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dimuliakan Tuan Imam Ustaz Fakhur Bilal serta siap, tak lupa juga kepada jemaah muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya Allah telah memanjangkan usia kita sampai ke hari ini, sampai kita sempat lagi menjejaki di dalam bulan Syaban. InsyaAllah 3 minggu lagi kita akan berjumpa Sayyidul Ashhar, iaitu bulan Ramadan, bulan yang mana semua kita tunggu-tunggu, kita nanti-nanti kunjungan tibanya supaya kita dapat beribadah di dalam bulan yang penuh keberkatan, penuh kemuliaan dan penuh segala-galanya yang tidak ada pada bulan lain. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memanjangkan usia kita, memberi kesihatan kepada kita, dapat kita sama-sama beribadah di dalam bulan yang penuh keberkatan, iaitu bulan Ramadan. Jadi saya di sini tidaklah ada tajuk khusus seperti mana Ustaz Asri dia setiap malam yang dia mengajar, dia akan mengajar sirah Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tidak ada tajuk khusus kerana dijemput pun secara terdesak. Dalam pukul 6 tadi dijemput oleh imam supaya menggantikan tempat yang dikosongkan oleh Ustaz Asri. Sebagaimana yang dimaklumkan, beliau pergi ke Mekah Mukarramah menunaikan ibadah umrah. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberi kesihatan yang sempurna kepadanya dan dia selamat dalam menjalani ibadahnya. Selamat pulang ke sini supaya kita sama-sama dapat belajar dengannya. Dia adalah tergolong dalam golongan ulama. Kita doakan semoga Allah memberi kesihatan yang sempurna kepadanya. Jadi saya di sini terpaksalah saya ambil tajuk yang tidak seberapa. Terpaksalah saya ambil tajuk di dalam petikan supaya tidak terkeluar jauh daripada apa yang hendak disampaikan. Saya tunggu ni sekejap, nak buka sekejap. InsyaAllah malam ini saya akan huraikan sedikit satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, iaitu di dalam surah Al-An'am. Ayat ini pun buat masak, buat hal juga. Sekejap ya.
Saya minta maaf tiba-tiba saya tak jadinya. Dia terkejut. Dah 15 minit dah masa berlalu. Bismillah. Apalah, saya cuba buka Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang ke-122. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun. Iaitu maksudnya, adakah mereka yang telah mati telah Allah hidupkan semula, di mana kami jadikan kepada yang telah dihidupkan semula itu nuran, iaitu cahaya keterangan, yamshi bihi finnas, supaya manusia itu dapat berjalan dengan betul daripada cahaya yang Allah berikan kepadanya. Kaman mathaluhu fi dhulumat, sebagaimana umpama orang-orang yang berada di dalam kegelapan, laisa bi kharijin minha, apabila berada di dalam kegelapan itu mereka tidak akan dapat mencari jalan keluar. Kadzalika zuyyina lil kafirin, begitulah Allah hiasikan ke atas orang-orang yang kafir, ma kanu ya'malun,
sebagaimana yang telah mereka ketahui. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan kita yang telah dilahirkan ke dunia ini seolah-olah kita datangnya daripada kegelapan, di mana kegelapan itu bukanlah maksudnya kegelapan tidak ada cahaya, tetapi kegelapan cahaya keimanan, kegelapan yang belum mencapai cahaya keimanan, belum mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita hidup di muka bumi ini. Di mana Allah umpamakan apabila Allah memberi hidayah kepada kita, memberi keimanan kepada kita, seolah-olah kita yang berada di dalam kegelapan malam itu tiba-tiba dipancarkan cahaya, kita dapat melihat apa yang ada sekeliling kita. Kita boleh lihat pokok, kita boleh lihat rumah, kita boleh lihat bukit, dan kita boleh lihat segala-galanya. Walaupun ayat ini ayat yang pendek, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi satu gambaran yang besar kepada kita, yaitu anugerah keimanan, di mana tanpa keimanan, tanpa iman yang Allah letakkan ke dalam hati kita, tanpa iman yang Allah hidayahkan kepada kita, nescaya hidup kita di dalam dunia ini hidup dalam penuh kegelapan, dalam hidup meraba-raba. Kita tidak tahu manakah yang halal, manakah yang haram, manakah yang baik, manakah yang tidak baik, manakah perkara-perkara yang kita lakukan itu boleh membawa kita kepada syurga, dan mana pula perkara-perkara yang kita akan lakukan itu membawa kebinasaan kepada kita, di mana akhirnya ke neraka. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah dilahirkan di dalam generasi Islam. Tok nenek kita telah pun beragama Islam. Tetapi dengan Islam itu tidak akan mencukupi hidup kita. Islam tidak menjamin seseorang itu akan menuju ke syurga. Terlihat betapa ramai orang Islam di dunia ini. Kemana sahaja kita pergi, kita akan jumpa mercu-mercu tanda Islam, syiar-syiar Islam. Tetapi tanpa keimanan, Islam itu tidak akan bergerak jauh. Kita tengok di sekeliling kita. Jangan kita pergi jauh, kita tengok di negara kita sendiri. Bagaimanakah berlakunya perpecahan? Semuanya mengaku Islam. Pihak A mengaku Islam, pihak B mengaku Islam. Dan bagi menentukan, menggariskan manakah Islam yang betul, iaitu akidah. Akidah yang sempurna, iaitu akidah yang Allah beri hidayah kepada mereka, yang mana mereka mempercayai rukun-rukun iman yang 6 itu dengan betul-betul keyakinan, dengan sepenuh keyakinan, tanpa ada was-was, tanpa ada ragu-ragu. Mereka percaya dengan kewujudan Allah. Kita percaya dengan kewujudan Allah. Kita percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada rasul-rasul yang lain. Kita beriman kepada kitab. Kita beriman kepada malaikat. Kita beriman kepada hari kiamat. Kita beriman kepada benda-benda yang gaib. Kita beriman kepada qada dan qadar. Tetapi keyakinan ataupun sebutan kita yang mengatakan kita beriman itu tidak memadai dengan sebutan. Sebab di dalam hati saya tidak nampak, di dalam hati tuan-tuan, puan-puan, pakcik-pakcik, abang-abang, saya tak nampak.
Semua kita mengaku beriman, tetapi hati kita ni orang tak boleh nilai. Hanya kita sendiri yang boleh menilai dengan berpandukan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpandukan dengan Al-Quran, berpandukan dengan Al-Hadis, berpandukan dengan kata-kata yang telah diterjemahkan oleh ulama. Sebagai untuk membentuk ataupun menunjukkan bahawasanya kita ini berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, berada di dalam nur Allah Subhanahu wa taala, ialah pergerakan kita seharian, amalan kita seharian, pertuturan kita seharian. Itulah yang melambangkan hakikat yang ada di dalam hati kita. Perbuatan kita datang ke masjid, kita datang berjemaah sama-sama di sini, itu melambangkan kekuatan hati kita, melambangkan iman yang ada di dalam hati kita. Kita terjemahkan dengan bersusah payah, penat bekerja, kita balik dengan jalan jam semua, dengan masalah pejabat, kita meluangkan masa datang untuk berjemaah di masjid, berjemaah di surau, semata-mata kita menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Al-Quran. Setiap hari kita memaksa diri kita membaca Al-Quran, supaya Quran yang kita baca itu boleh memberi hidayah kepada kita, boleh memberi syafaat kepada kita. Bukan sahaja syafaat yang kita masukkan ini untuk mengubat penyakit-penyakit, tidak. Itu sebahagian saja. Itu syafaat yang Quran berikan kepada kita ini ialah supaya kita ini kekal yakin kepada Allah, kekal beriman kepada Allah, dan kita beramal dengan apa yang kita bacakan dalam Al-Quran. Sebab sekarang dalam kita membaca Al-Quran terdapat berbagai versi tafsir Al-Quran, mudah untuk kita dapati. Kalau dulu zaman tahun 70-an dahulu, terjemahan Al-Quran sukar untuk kita dapati. Tetapi sekarang dengan teknologi yang ada di depan mata kita, kita boleh baca Al-Quran, terus kita baca terjemah. Kita boleh menghayati apa yang kita baca. Rugi tuan-tuan, rugi tuan-tuan jemaah semua kalau kita hanya membaca Al-Quran seperti mana burung yang kita ajar bercakap. Kita ajar burung bercakap, dia boleh bercakap, tapi dia tidak faham. Kita membaca Al-Quran satu mukjizat yang besar, tetapi hanya kita baca seperti mana kita membaca akhbar. Kita tidak cuba menyelami isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran itu. Setiap hari kita baca, cuba kita tanya diri kita, dalam kita membaca satu muka surat itu, apakah yang kita faham? Apakah yang kita boleh ambil kesimpulan daripada satu muka surat Al-Quran ataupun satu ayat yang kita baca di dalam Al-Quran? Mungkin kita berlumba-lumba, lebih-lebih lagi bila kedatangannya bulan Ramadan, masing-masing nak tunjuk hebat untuk khatam 30 juzuk Al-Quran sebulan dalam bulan Ramadan. Tetapi sayang, apa yang kita baca itu hanya bacaan sahaja. Kita tidak ambil isi ataupun panduan yang ada di dalam Al-Quran itu untuk mendidik hidup kita. Kita tengok dalam zaman yang serba canggih sekarang, segala berita kita boleh sebar dalam sekelip mata. Apa yang berlaku di Mekah sekarang, saat sekarang berlaku, insya-Allah 2-3 minit lagi akan sampai di sini. Canggihnya. Tetapi kita kena ingat, dalam kita menyebarkan maklumat itu, kita pasti tak maklumat yang kita sebar itu betul ataupun salah. Betul ataupun salah.
Sebab dalam Al-Quran Allah sebut wa in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Apabila datang kepada kamu berita yang tidak betul, hendaklah kamu buat kajian dahulu sebelum kamu sebarkan. Kalau kita tengok sekarang fitnah di akhir zaman ini begitu pantas sekali berlaku, dengan penggunaan alat-alat teknologi yang canggih, yang mana alat ini sebenarnya boleh membantu kita dalam menyenangkan kehidupan, dan dalam masa yang sama ianya boleh memberi keburukan yang lebih berat kepada kita. Kerana kita menyebarkan berita itu tanpa kita nilai dengan keimanan yang kita percaya bahawasanya adanya hari akhirat, adanya hari kiamat, yang mana Allah firman di dalam Al-Quran, yang bermaksud sekiranya kamu melakukan sekecil zarah kebaikan, Allah akan nilaikan. Begitu juga sekiranya kamu lakukan sekecil zarah, sebut debu kejahatan, Allah akan nilaikan. Di dalam kita mengejar teknologi yang canggih, kita terlupa dengan rukun iman yang 6 itu. Salah satu daripada rukun iman yang 6 itu iaitu percaya kepada hari kiamat. Di mana hari kiamat, kalau kita tengok, sebelum kiamat lagi, di dalam alam kubur lagi kita akan diazab, disiksa sekiranya kita hidup di dunia ini penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat yang kita lakukan. Kita akan diazab di alam kubur lagi, belum nyata sampai tiba di hari pembalasan, iaitu hari akhirat. Kalau kita berpegang betul dengan rukun iman yang Allah berikan kepada kita, seperti mana Allah jelaskan di dalam surah Al-An'am ayat 122 tadi, di mana Allah telah letakkan kita di dalam keturunan beragama Islam. Kita adalah antara orang yang bertuah di dalam kalau nak dibandingkan dengan orang-orang yang kafir, kerana kita telah mencapai satu kedudukan yang tinggi. Islam adalah satu kedudukan yang tinggi kalau nak dibandingkan dengan agama yang lain. Walaupun kita miskin, walaupun kita tidak maju, tetapi kalau kita betul-betul Islam, betul-betul keimanan kita, sudah pasti kedudukan kita berada pada darjah kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan orang yang tidak beragama Islam. Sidang Jumaah sekalian, kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam surah yang lain. Allah berfirman dalam surah Bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Saya rasa ayat ini kita sering kali, boleh katakan setiap hari kita baca di dalam sunat solat sebelum subuh. Kalau yang belum baca lagi, saya harap boleh amalkan, baca pada rakaat yang pertama alam nashrah, dan pada rakaat yang kedua alam tara kaifa fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu adalah
ayat yang sering dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam solat sunat subuh. Mana kita minta kepada Allah, Allah tanya kepada kita, alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kamu lihat bagaimana nashrah, kami terangkan laka sadrak, kepada kamu di dalam apa yang ada di dalam dada kamu. Maksudnya kita orang Islam ini, dada kita telah lapang. Allah lapangkan dada kita. Kalau nak dibandingkan dengan orang yang bukan Islam, kita boleh beza. Kita datang solat subuh pagi, kita rasa tenang. Kita bersalaman selepas solat, berjumpa dengan jemaah kita, kita rasa senang. Kita boleh bertegur sapa. Di dalam agama lain tidak ada seperti itu. Kalau kita tengok orang Buddha, macam mana mereka sembahyang? Pakai seluar pendek, tak pakai baju pun mereka sembahyang. Tak perlu berjamaah. Kalau orang Kristian, mereka hanya berjumpa sekali seminggu sahaja, hari Ahad. Kita orang Islam, di dalam Allah memfardukan kepada kita solat 5 waktu sehari semalam. Bukan sahaja kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam masa yang sama kita boleh beramah mesra dengan jemaah-jemaah yang hadir sama dalam satu masjid. Mungkin kalau kita tengok hari ini Ustaz Fakrul tak datang, sudah pasti kita akan bertanya, Ustaz Fakrul sihat ke tak sihat? Pertanyaan kita, ke mana Ustaz Fakrul pergi? Ataupun Haji Saleh, biasa kita nampak ada sebelah sini, tiba-tiba tak nampak. Kita sudah pasti kita akan bertanya, di manakah sahabat kita Haji Saleh? Tak nampak ni solat subuh. Sihat ke tak sihat? Begitu juga sahabat-sahabat kita, jemaah-jemaah kita yang lain, sama ada muslim ataupun muslimat, sama sahaja. Dengan kita datang solat ini, pertama kita telah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita ambil ganjaran yang Allah sediakan package kepada kita. Bila kita datang solat berjemaah, Allah akan memberi kepada kita 27 kali ganjaran. Kalau kita sembahyang seorang-seorang, kita hanya dapat 1. Dalam masa yang sama juga, jauhnya langkah kita menuju ke sini, Allah menambah lagi pahala kepada kita. Ditambah lagi kita datang ke sini, kita dapat bertemu dengan jamaah kita, membuatkan kita semakin rapat, semakin mesra. Semakin mesra bila kita berjumpa sesama kita. Dengan Allah pancarkan keimanan itu, keyakinan itu, kita tidak jemu-jemu untuk datang ke masjid, untuk datang solat berjamaah, sama ada di bulan biasa ataupun lebih-lebih lagi di bulan Ramadan yang bakal akan kita tempuhi insya-Allah 3 minggu lagi. Di mana semuanya itu ialah lantaran daripada Allah mencapakkan ke dalam hati kita cahaya keimanan. Kita yakin bila kita datang ke sini, ke masjid untuk solat berjemaah, kita memperolehi banyak ganjaran yang tidak terdapat di dalam agama selain daripada agama Islam. Oleh itu, kita hendaklah jaga betul-betul akidah kita. Jaga betul-betul akidah kita. Kita takut
Dalam masa kita yang sama kita datang ke sini, tiba-tiba akidah kita terpesong sedikit. Kita dah datang solat, tetapi apabila berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, solat kita tidak diterima. Kita telah pun berada di saf hadapan, belakang imam, tapi bila Allah buka buku amalan kita, solat kita tidak ada. Zakat yang kita keluar tidak ada, tidak tercatat. Haji yang kita tunaikan ke Mekah dengan belanja berpuluh-puluh ribu, tidak tercatat. Ini adalah lantaran daripada rosaknya akidah kita. Sebab akidah adalah suatu perkara yang sangat penting. Dengan akidah yang sempurna, semua masalah yang Allah tidak terima, yang Allah tolak, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita rasa kita sudah beragama Islam, akidah itu tidak akan rosak. Kita kena jaga seperti mana kita sayang, kita jaga kereta yang kita beli mahal-mahal. Balik ke rumah, kita tutup dengan penutup, takut kucing pijak, nanti badan kereta tercalar. Iman kita pun begitu. Kita kena semak setiap hari. Sebelum kita tidur malam, kita kena fikir pagi tadi, daripada solat subuh sampai kepada waktu aku hendak tidur sekarang ini, betul tak betul akidah seharian. Kita takut dengan tersilap kita cakap, akidah kita akan terpesong. Bila akidah kita terpesong, kita tidak tergolong di dalam golongan afaman syarallahu sadrahu lil Islam. Kita takut kita datang ke masjid berjamaah, tetapi Allah tidak terima. Kita jaga akidah kita, kita jaga akidah isteri kita, kita jaga akidah anak-anak kita, kita didik anak-anak kita supaya akidah anak kita itu akidah yang betul. Sebab itulah di dalam Islam Allah pandang kepada akidah dahulu. Bukan semestinya orang Islam itu beriman. Tidak semestinya semua orang Islam itu beriman. Tetapi sebaliknya, setiap orang yang beriman itu mereka adalah Islam. Dua perkara yang sangat besar perbezaannya. Bukan setiap Muslim itu beriman, dan setiap orang yang beriman itu adalah confirm beragama Islam. Jadi kita tengok di situ, akidah ataupun keimanan adalah benda yang perlu kita betul-betul jaga di hadapan dahulu. Kalau kita nak tahu betul tidak di mana akan menjadi kerosakan akidah, di mana akidah yang betul, kita kena belajar dalam bab akidah
Kita tengok dalam bab, kalau buka internet ada perkara-perkara yang membatalkan akidah. Kita kena baca semua. Jangan kita asyik pagi-pagi baca Utusan Malaysia, Metro. Yang tu pagi-pagi dah tengok berita, tapi akidah kita tak pernah baca. Mudah baca sekarang, mudah, sebab bahan terlalu mudah untuk didapati. Petik saja, semua rumah ada internet sekarang. Bahkan setiap orang mesti bawa internet dalam handphone dia buat masa sekarang. Buka tengok. Kalau kita nak secara kasarnya, akidah ni akan jadi rosak oleh 3 perkara. Niat, perbuatan dan percakapan. Tutur kata kita, perbuatan ni pergerakan badan kita. Itu kena carilah. Bahkan saya tak nak bagi tahu sini, nanti keluar tajuk lain pula. Cuma yang saya nak bagi tahu malam ini ialah kita ini, alhamdulillah, kita telah berada di dalam pancaran sinaran hidayah Allah Subhanahu wa taala yang telah memancarkan ke dalam hati kita, di mana kita berada di dalam agama Islam, kita berada di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, berada pada landasan yang betul. Insya-Allah semua perbuatan yang kita lakukan itu, kita harap Allah Subhanahu wa taala catatkan di dalam buku kebaikan kita. Dan apabila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar, Allah memberi buku catatan kita itu dengan tangan kanan, dengan berhadapan dengan muka Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jangan kita ni tergolong dalam golongan Allah beri ikut belakang dengan tangan kiri lagi. Buku catatan dengan tangan kiri, bagi ikut belakang. Kalau kita tengok dalam dunia pun sekarang, kalau yang bagi di hadapan dengan penuh hormat ini, itu adalah orang yang ada nilai. Kalau yang beri daripada campak ke belakang ini, itu maksudnya orang yang tidak ada nilainya dalam masyarakat. Kita kena jaga betul-betul. Kita takut Allah balikkan hati kita, tutup hidayah dalam hati kita, seolah-olah kita berada dalam kegelapan, jalan meraba-raba, sekejap langgar tiang, sekejap jatuh tangga. Jadi bila langgar tiang, kepala bengkak, umpama macam itu. Bila jatuh tangga, mungkin kaki patah, terseliuh, tangan patah, hidup tidak sempurna. Orang yang berada dalam kegelapan ini ialah orang-orang yang kafir, yang tidak percaya kepada kebangkitan, tidak percaya dengan pembalasan yang ada pada hari kiamat, tidak percaya kepada wujudnya syurga dan neraka, tidak percaya dengan siksaan-siksaan yang Allah janjikan di dalam Al-Quran, dan seperti mana yang diajar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak nak jadi macam itu. Setelah Allah campakkan cahayanya kepada kita, kita kekalkan momentum kita di dalam beribadah, lebih-lebih lagi pada kita yang telah usia 5 siri, 6 siri, di dalam kesihatan yang Allah beri kepada kita ini, kita perlu lebih rajin lagi. Kalau kita tengok almarhum yang plastik itu, yang siapa yang cacat, yang tak perlu jalan, dia baca Quran, dia tak boleh buka dengan tangan, dia buka dengan mulut. Bangun waktu malam bertahajud.
kuatnya iman beliau. Sudahlah dia cacat, tak boleh lumpuh, tetapi tak pernah luput solat tahajud, tak pernah luput baca Al-Quran, tak boleh buka dengan tangan, dia buka dengan mulut saja. Kita Allah bagi jari kuat, boleh bagi Allah bagi kita kuat, boleh pergi exercise lagi ke taman-taman. Yang tu kita jaga. Takut kesihatan kita ini terjejas. Tetapi ibadah yang kita nak bawa, bekalan nak bawa ke akhirat ni, kita tak apalah, masih lagi kuat lagi sekarang. Cuba kita tengok orang yang tidak sihat di sini dalam masjid kita. Saya bukan nak mempelit, kita cuba perbandingan. Cuba tanya ahli jamaah kita yang solat di atas kursi, menggunakan kursi. Tanya dia mana selesa dengan kita yang dengan solat sambil berdiri, boleh rokok, boleh sujud sangat sempurna. Adakah kita hendak bila berada di atas kursi itu bahawa kita nak betul-betul usaha nak solat, betul-betul kita nak pulun? Memang tak sempat. Memang tak sempat. Di dalam kehangatan bulan Syaban, di dalam kita menuju mercun bulan yang paling mulia dalam setahun, itu bulan Ramadan, bolehlah kita praktis, usaha, giatkan amalan kita, supaya bila tibanya Ramadan nanti, kita rasa tidak kekok untuk solat 20 rakaat tarawih berjamaah. Kita rasa tidak berat untuk membaca Al-Quran 1 juzuk 1 hari. Kita rasa tidak berat tangan untuk kita bersedekah di dalam bulan Ramadan nanti. Sama-samalah kita berdoa, lebih-lebih lagi sahabat-sahabat kita, ahli jemaah di sini yang sentiasa memenuhi saf-saf hadapan saf 2, saf 3 di dalam solat-solat biasa ini, supaya kita semua ini Allah berikan kesihatan yang sempurna, tambahkan lagi kesihatan, tambahkan lagi kekuatan, supaya bila kedatangan Ramadan nanti kita boleh beribadah dengan sepenuhnya. Kita boleh beri masa yang lebih untuk beribadah. InsyaAllah besok hari Khamis sama-sama kita berpuasa sunat. Bukan wajib, sunat, untuk melatih diri kita. Apabila tibanya Ramadan, pada hari pertama puasa kita rasa seperti mana bukannya hari-hari yang puasa. Bahkan kita rasa lebih kuat daripada berpuasa. Kalau kita tidak pernah melatih, hari pertama memang tumbang. Pagi sihat lagi pukul 10 dan nak tidur lah. Cuti kerja, ambil MC hari Ramadan pertama, ambil MC sebab penat sangat. Kalau kita latih daripada sekarang, insya-Allah, kalau takdirlah Ramadan itu 35 hari pun kita boleh puasa dengan sempurna 35 hari. Disebabkan latihan yang kita lakukan di dalam bulan Syaban yang baki dalam beberapa hari lagi. Itu adalah antara tanda-tanda pancaran cahaya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam dada kita, di mana kita tidak jemu-jemu. Walaupun ibadah sunat kita berebu-rebu untuk melakukan, pahalanya sangat besar. Itulah yang saya harapkan, jemaah semua harapkan. Semoga sinaran yang Allah kurniakan kepada kita itu
boleh kita warisi kepada anak kita, cucu kita dan keturunan kita serta umat-umat yang selepas daripada kita. Kita takut kalau kita tidak semaikan ke dalam hati anak kita, kita lebihkan anak kita kepada akademik, kerana akademik adalah pertaruhan yang dilalui oleh masyarakat masa kini, sampai kita lupakan agama. Kita takut bila kita mati, anak kita tak sempat mewarisi keimanan yang sempurna. Mereka hidup di dalam ataupun di luar kotak keimanan yang mana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang sempurna itu boleh membawa mereka ke jalan yang betul, boleh membawa mereka kepada kejayaan, masuk ke dalam syurga. Mereka terleka. Kita yang sudah berada di dalam kubur, sudah pasti Allah akan persoalkan. Anak kita melakukan dosa, anak kita pergi ke kelab malam, kerana kita tidak ajar anak kita, dosanya akan ditanggung oleh kita. Anak kita tidak pakai tudung, dia tiba di akhirat, Allah nak campakkan anak itu ke dalam neraka kerana tidak menutup aurat. Tiba-tiba anak pun tarik kaki kita. Kita dalam syurga dah, anak tarik kaki kita. Ayah, kenapa ayah tak bagi tahu saya semasa di dunia dahulu menutup aurat adalah satu kewajipan? Apa kita nak jawab? Kita juga akan jatuh dalam neraka. Kita takut begitu. Sebab apa yang kita tinggalkan itu adalah amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan persoalkan. Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan falyu'ti kullu haqqin haqqah. Sesungguhnya kamu ke atas Tuhan kamu ada hak. Kamu ke atas keluarga kamu ada hak. Kamu ke atas diri kamu ada hak. Maka tunaikanlah hak itu kepada yang berhak. Hak di sini maksudnya amanah. Amanah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu amanah kita kepada Allah. Allah tidak ciptakan kita dan manusia dan jin ini ialah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Amanah kita kepada keluarga kita, kita jaga keluarga kita. Wala tulqu jangan kamu campakkan keluarga kamu ke dalam neraka. Bukan kita seorang, tapi keluarga kita, anak kita. Amanah kepada diri kita, apa amanah kepada diri kita. Kita kena berikan semua amanah-amanah itu, tunaikan amanah-amanah itu, supaya apabila kita berhadapan dengan Allah, kita tidak tersekat masuk syurga. Jangan disejak bagi laluan azab. InsyaAllah kita sambung sedikit lagi. Dan setelah kita berada di dalam perjalanan yang dipantau ataupun dipancar dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, jangan pula kita terbalik seperti mana orang-orang yang kafir, yang mana kegelapan ataupun hidayah yang Allah tutup ke atas hati mereka, seperti mana Allah firman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Kita jangan sampai kita berada pada tahap itu. Jangan sampai Allah telah kunci hati kita.
Allah telah tutup pendengaran kita. Allah telah tutup mata kita, menyebabkan kita berada di dalam kesesatan. Kita boleh melihat dengan terang, tak pakai kacamata, tetapi segala benda-benda yang baik kita tidak boleh nilaikan. Kita pergi juga tempat yang tidak baik, sedangkan masjid benar tempat yang baik datang untuk datang bersolat secara berjemaah. Tetapi apabila kaki nak melangkah ke sini rasa berat, seperti ada bukit di atas belakang. Tetapi kalau pergi ke tempat-tempat maksiat, pukul 3 pagi pun boleh pergi lagi. Kita macam tu. Bila kita baca Al-Quran, satu muka surat tu berat rasa. Itu tanda-tanda. Baca Al-Quran tu satu baris tu rasa berat sangat ada satu ayat. Tapi bila baca majalah, baca akhbar, setengah jam tak rasa apa-apa. Kita takut macam tu terbalik. Bila dengar kuliah, alah boring lah ustaz mengajar. Bila dengar lagu, duduk depan TV, ni ada penyakit datang ni, bola sepak ni. Kalau bola kita boleh qiyamul lail bola sampai pukul 2 pagi sampai pukul 4 pagi, 2 jam. Kita nak qiyamul lail, nak bangun sekejap awal, kata subuh pukul, sekarang ni pukul 5.45, 5.40. Bangun awal sikit, pukul 5 ke, sempat buat 2 rakaat tahajud. Susah berat, padahal kain selimut tu keberat sangat pun. Kita takut jadi macam tu. Allah khatamallahu ala qulubihim, kita takut begitu. Bila berada pada tahap itu, seperti mana Allah firman di sini, kadzalika zuyyina lil kafiri ma kanu ya'malu. Allah hiasi kepada orang kafir. Dia rasa berada dalam kesesatan itu lebih baik, lebih sempurna hidup. Kita takut sampai tahap itu. Kita orang Islam, tapi bila nak melangkah ke masjid ni, Allahu Akbar, susahnya. Kalau ada perlawanan bola sepak di stadium, bola sepak mula pukul 8.45 malam. Ini contoh. Pukul 3 petang dah pergi ke stadium. Cuba maghrib pukul 7.19, 7.20. Kita datang pukul 7 lagi masjid awal sikit. Niat i'tikaf, banyaknya ganjaran. Begitu perbezaan. Kita takut, kita rasa seronok dah kita ni. Tapi bila perbandingan gitu, Allah, jauhnya aku, subhanallah ta'ala, jauhnya aku dengan hidayahmu ya Allah. Nak tahu cuba buat undian lah. Malam ni bola sepak, kalau kebetulan nak puasa tengoklah. Kalau jemaah tu tak ramai, maksudnya ramai yang minat bola lah. Walaupun solat sunat itu, solat tu masanya luas, tetapi orang yang solat di awal waktu tu lebih baik daripada solat di akhir waktu. Mana yang kita lebih? Kita lebih dunia ataupun kita lebih ganjaran untuk akhirat? Kita tanyalah diri kita. Orang lain tak boleh jawab. Saya tanya diri saya boleh jawab diri saya. Mana yang saya lebihkan? Kita takut kita ni terlepas daripada gambaran yang pertama yang Allah berikan dalam ayat ini, termasuk dalam gambaran yang kedua. Jadi sia-sialah hidup kita. Kita suruh khususnya kepada pemuda Masjid Al-Falah, carilah ramai-ramai ahli pemuda tu yang datang solat berjemaah. Kena pegang tangan, tarik mari dalam masjid. Jangan nak masa jualan je ramai. Kita
Cepat alhamdulillah kita tarik dekat dengan masjid, tapi seboleh-bolehnya pemuda syabab, tarik syabab ni datang ke dalam masjid, datang solat berjemaah. Jangan dalam ada program-program kat luar ramai, tapi di program dalam masjid tak ramai. Cuba tarik, macam mana nak tarik itu ada hikmah, bagaimana cara nak tarik. Kita tak boleh paksa dengan keras. Terpaksa dengan keras yang tak pernah buat memang susah. Kita nak sokongan daripada pemuda-pemuda yang dah tua-tua ni, tak ada apa dah, memang tak ada tempat lain dah. Kita nak pergi tempat-tempat lain pun kita rasa malu pada diri kita. Tengok janggut dah putih, takkan nak pergi dekat karaoke lagi. Yang muda ni kita patut beri sokongan, beri moral. Kalau kita ada anak, tarik anak kita. Kita takut di akhirat anak akan ungkit, ayah tak pernah ajak aku pergi masjid. Dia takut macam tu. Di akhirat semua nak melepaskan, bahawasanya dia tidak bersalah. Kalau di sini pun, kalau kita masuk dalam mahkamah pun, bila disoal, kita akan lari daripada apa yang ditanya supaya kita ni jadi orang betul. Lebih-lebih lagi bila berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan cari juga siapakah punca membuat kita ini jadi tidak betul. Itulah yang sangat penting semasa Allah beri kekuatan kepada kita. Semasa Allah beri akal kita ni boleh berfikir waras, tidak nyanyuk lagi. Kalau dah nyanyuk, tak ada apa dah. Orang nyanyuk tu orang ghairul mukallaf. Allah tak kira dah apa yang dia buat. Habis dah perhitungan, setakat itu saja. Yang itu orang nyanyuk, habis. Kita sekarang ni, kita buat baik, Allah akan gandakan, bahkan mungkin Allah melipat gandakan lagi balasan. Saya rasa itu sajalah untuk malam ini. Semoga dengan cahaya yang Allah berikan pancar kepada kita itu, kita pegang betul-betul. Semoga cahaya itu boleh kita sinari lagi kepada anak-anak kita, keturunan kita. Bukan setakat anak kita, keturunan kita. Biarkanlah kita pastikan keturunan kita itu semuanya beroleh syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita berada seperti mana potongan yang kedua dalam ayat ini, iaitu